Okey, selamat sejahtera semua. Okey, sebelum pada itu cikgu ingin mohon maaf dululah cikgu terlewat sikit hari ni memulakan kelas PDPC kita sebab hari ni cikgu terlibat dengan penerimaan buku teks tingkatan 1 sebab cikgu tahu ni guru kelas tingkatan 1. Okey, jadi cikgu baru habis tugas pengagihan buku teks. Jadi hari ni kita tak nak buang masa, kita pergi terus kepada PDPC kita hari ni unit 1 Hari ni kita masuk unit 1 global norma masyarakat global membentuk keharmonian sejagat Okey, tengok kat sini bab 1. Saya rasa awak pun dah dapat buku teks kan. Jadi awak boleh rujuk buku teks awak. Okey, tengok cadangan nilai. Cadangan nilai kita hormat, hemah tinggi, rasional, kesederhanaan dan kebebasan. Okey, awak boleh tengok buku teks. Okey, dan tengok konsep masyarakat global. Okey, konsep masyarakat global merujuk kepada individu dalam komuniti dunia yang saling berinteraksi dan komunikasi antara satu sama lain. Ada komuniti dunia Nama masyarakat global boleh ditakrifkan sebagai perlakuan yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat dunia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama. Peraturan yang sebelum ni masa tentang 4 pun kita dah bincang dah. Global peraturan yang dikongsi oleh semua, yang boleh diterima oleh semua dunia Okey, tengok sini. Di sini dia telah listkan ciri-ciri norma masyarakat global. Okey, kat sini dia listkan ada 7 ciri item, iaitu memahami, menghormati dan menerima amalan masyarakat global, melestarikan. Okey, awak boleh baca sendiri di sini ciri-ciri dia. Cuma sini saya nak terangkan. Okey, untuk menjadi masyarakat global kita kena sentiasa berfikiran positif, kena terima budaya dan masyarakat negara-negara luar juga. Okey, kalau sebelum ni kita dalam masyarakat negara kita terima budaya dan peraturan agama dalam negara kita. Tapi bila global dia merakumi seluruh dunia, satu dunia lah, negara-negara lain juga. Jadi kat sini memahami isu silam budaya masyarakat global. Okey, sebab kita tengok budaya kita pun dah berbeza masyarakat, sebab kita negara yang berbilang kaum mempunyai budaya yang berbeza. Tapi hakikatnya bila melibatkan dunia, benda tu lebih luas, lebih besar budaya-budaya yang tak pernah kita tengok pun kita kena terima juga. Maksudnya budaya negara lain lah. Di sini melibatkan negara-negara luar. Okey, awak boleh baca sendiri norma masyarakat global. Ada 7 kat sini. Dan sini contoh dia. Hari ni contoh dia, contoh norma masyarakat global, iaitu dari segi ekonomi, sosial budaya, kelestarian alam sekitar, peraturan dan undang-undang, kesihatan dan teknologi. Saya hari ni nak masuk 2 ni saja. Okey, contoh norma masyarakat global dan juga ciri-ciri masyarakat global. Ada 7. Okey, yang ni ada 6. Setiap item dia, setiap bidang. Kalau bidang ekonomi macam mana? Okey, bidang sosial, bidang kelestarian alam sekitar, bidang peraturan dan undang-undang dan kesihatan serta teknologi. Awak boleh baca, tengok sendiri contoh-contoh dia. Okey, ni dia listkan 3 saja setiap bidang, setiap bahagian. Tapi awak boleh senaraikan lebih daripada 3 lah awak rasa yang sesuai. Contohnya pembelian tanpa tunai, penerimaan mata wang yang standard, transaksi dalam talian. Yang kata lain, kita boleh menjalankan ekonomi dengan negara-negara luar. Kita bukan dalam negara saja ekonomi kita juga melibatkan negara-negara luar. Okey, sosial budaya menyantuni masyarakat global, bangga dan mengutamakan jati diri. Maksudnya walau di mana kita pergi, kita bawa jati diri kita, tapi dalam masa yang sama kita menghormati juga budaya negara luar. Maksudnya kita tak lupa asal-usul kita lah. Okey, kelestarian alam sekitar, kita kena di mana-mana saja sekarang ni mementingkan penjagaan alam sekitar. Tak kira di mana awak berada, awak kena mengutamakan penjagaan alam sekitar. Okey, pembangunan terancang iaitu pembangunan lestari. Pengurusan isu yang global yang sistematik lah. Okey, peraturan dan undang-undang perlu menghormati hak asasi manusia, hak bersuara, okey, hak untuk memiliki ilmu, hak untuk mendapatkan keistimewaan, semua maksudnya peraturan undang-undang kena hormat.
Kita kena hormat hak dan orang lain juga. Okey, kesihatan, berkongsi kepakaran, kita berkongsi contohnya sekarang isu berkaitan dengan COVID. Kita tahu COVID ni adalah isu global, bukan negara kita saja menghadapi isu COVID-19 ni, tapi melibatkan negara-negara luar juga. Bila menghadapi benda ni, negara luar saling bekerjasama untuk mencari vaksin. Tu maksudnya isu kesihatan lah. Isu kesihatan itu berkongsi kepakaran dengan negara luar seluruh dunia. Okey, teknologi, inovasi dan penciptaan alat teknologi terbaru kita berkongsi. Jika teknologi luar kita ambil teknologi dia yang mana baik, maksudnya yang itu menjadi perkongsian teknologi. Okey, jaringan komunikasi, penggunaan barangan dan perkakasan canggih dalam kehidupan kita sekarang contohnya handphone. Kita tahu negara kita beli handphone daripada negara luar, telefon, komputer, laptop dan sebagainya. Semua tu dari ciptaan negara luar, tapi kita berkongsi kepakaran mereka untuk kegunaan bersama. Itu maksudnya berkongsi teknologi dari segi global. Okey, hari ni saya nak masuk 2 ni saja. Jadi tugasan awak hari ni, saya nak awak jawab soalan. Ni soalan saya dah ni, awak boleh salin soalan. Unit 1 ni soalan awak boleh salin ataupun awak boleh print. Nak print, kalau awak print tanpa dalam buku awak salin ataupun print. Bila awak print tanpa dalam buku, mana-mana saja awak bebas. Okey, itu saja. Okey, selain pada tu hari ni cikgu nak bagi satu lagi format. Okey, format menjawab soalan. Okey, yang tadi berkaitan dengan topik kita unit 1, tapi yang ni saya nak tambah satu lagi format untuk menjawab soalan pendidikan moral. Contoh dia, minggu lepas saya bagi satu. Setiap kali PDPC kita saya akan sharekan, saya akan kongsi dengan awak satu format setiap kali waktu PDPC kita. Okey, jika okey, tengok ni contoh soalan dia, bagaimanakah cara pihak kerajaan boleh mengurangkan kadar jenayah di kalangan remaja pada masa kini? Soalan dia tanya cara, bagaimana. Ada 2 contoh. Okey, iaitu dia 3 markah. Bila 3 markah, awak tengok pula dia macam mana. Kalau dia dari segi Roman 1, 2, 3, awak nampak kat situ Roman 1, 2, 3. Okey, awak nampak kat situ ada Roman 1, 2, 3. Kat situ awak nampak saya dah tanda dengan yang merah tu. Okey, ni Roman ni. Kalau bila huruf Roman 3 markah, awak kena bagi satu jawapan saja. Contohnya cara untuk mengurangkan kadar jenayah. Okey, menjalankan kempen kesedaran tentang kesan negatif melibatkan diri remaja kepada para remaja. Okey, memberi bimbingan kaunseling kepada remaja. Okey, memberi pendidikan kemahiran kepada pelajar yang tercicir. Itu cara kalau dia soalan dia Roman. Ada 1, 2, 3. Okey, ada 2 lagi soalan yang sama. Okey, soalan yang sama. Okey, soalan yang sama. Awak tengok kat situ, bagaimanakah cara? Soalan yang sama tapi dia tak ada Roman. Dia tak ada Roman yang bawah tu. Awak tengok yang bawah tu, yang ni dia tak ada Roman. Dia tak ada Roman. Okey, jadi awak tengok kat sini. Pihak kerajaan boleh menganjurkan kempen kesedaran di kalangan remaja. Okey, ni 1 markah. Yang ni 1 markah. Okey, melalui kempen ini remaja akan tahu kesan buruk jika terlibat dengan jenayah. Okey, yang ni 1 markah. Okey, akhirnya remaja akan menjauhkan diri dalam aktiviti berunsur jenayah. Yang ni 1 markah. Jadi kat sini, ni bila 3 markah tapi dia tak ada Roman. Maksudnya awak kena bagi 3 isi. Awak kena bagi cara, lepas tu awak kena bagi sebab, kenapa, dan bagi kesan dia untuk apa. Yang tu macam tu Okey, awak tengok kat sini ada 2 cara jawab dia. Okey, untuk hari ni itu saja daripada cikgu. Jadi awak boleh jawab soalan yang cikgu cakap tadi dan juga awak boleh salin nota ni, nota tips cara menjawab soalan pendidikan moral KSSM. Okey, itu saya daripada cikgu. Terima kasih. Ada apa-apa boleh PM cikgu.